Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. kembali bersiaran di Malaysia hari ini pada edisi 8 April 2021, hari Khamis. Dan apa khabar semua? Diharap semua berada dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera. Saya pun merindui set Malaysia ini. Dapat kembali akhirnya. Selamat kembali Hanif. Ya. Anda pun perlu melalui satu tempoh masa. bertenang, ya. Tempoh bertenang ya. Kerana banyak bekerja dan sebagainya. Tapi apa pun, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita di MHI. Semoga anda keadaan yang sihat, ceria, bersemangat. Kerana 4 hari saja lagi kita akan menjelang masuk ke bulan Ramadan. Saya rasa macam sekejap saja. Betul, itu bermakna hari ini 25 Syakban 1440 Hijrah. Temankan kami bertiga sebenarnya, saya Nik Miswan, Sofia dan ada lagi seorang teman yang kami simpan terlebih dahulu. Ya. Untuk dia warm up lah sebab lepas ni dia nak main lompat tali. Okey, jadi hari ini kita nak berbicara mengenai banyak perkara dan antaranya adalah berkaitan dengan seperti katakan oleh Sofia, hanya 4 hari menjelang Ramadan dan antara yang kerap diperkatakan dan juga sudah mula dibincangkan selain daripada kebenaran untuk merentas pulang ke kampung masing-masing adalah berkaitan dengan persediaan Ramadan. Dan persediaan Ramadan ini yang paling kerap diperkatakan ialah dengan niat puasa, dengan niat berbuka puasa tu adalah bazar Ramadan ataupun param ni. Tahu tak param tu apa, Sofia? Tidak. Pasar Ramadan. So dia pasar Ramadan Param. Param. Interesting. Ya. Tapi tadi ini antara yang dinantikan setiap tahun sebenarnya. Lagi tahun lepas 2020 tiada bazar Ramadan kan. Jadi barangkali ini antara yang menjadi kata highlight untuk Ramadan tahun ini. Tapi tentunya seperti mana kita dah lalui, tak naklah kita ulang dan berulang lagi. SOP perlu dijaga. Tapi tentunya kalau boleh kita nak kena setkan minda kita lah. Ya. Walaupun dah boleh dibuka bazar Ramadan itu seperti biasa, mungkin antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kita ambil masa yang terlalu lama dalam bazar Ramadan itu, kita persediaan kita lah, bajet kena ada, kita kena tahu apakah makanan yang jenis yang kita inginkan, masuk dapatkan makanan itu, keluar. Jadi kena ada mission tu lah kiranya. Kalau tak kita akan seperti biasa, seperti dulu berlegar-legar, nak cari siap-siap lah. Betul, kalau tak nak cari jodoh, nak cari kawan dan sebagainya. Itu antara masalah juga kalau kita lupa yang kita masih dalam keadaan berisiko. Ya, maksudnya betul juga. Kadang-kadang kita pergi bazar tu kita nak macam hai jadi YB kawasan kan. Kat situ Bawa kan? pula jiran sebelah. Sekarang ni memang dah perlu melalui satu norma yang baru. Ada banyak sekali peraturan yang mungkin kita akan bincangkan sebentar saja lagi berkaitan dengan apa persediaan para peniaga kita sebagai pengunjung. Betul. Tapi sebelum tu kita nak sapa seorang lagi yang sangat gemarkan ayam percik katanya kita pergi bazar Ramadan. Suka makan ayam ya? Saya suka makan ayam tau, ayam percik. Kalau bazar Ramadan saya cari juga ayam percik, kuih betul lah macam-macam kuih saya cari tau. Tapi masalahnya kita kan kalau bulan Ramadan ni, kalau kita pergi ke bazar Ramadan, apa yang selalu orang lakukan adalah membazir. Sebab kita selalunya membeli ikut nafsu kan. Tapi diharapkan tahun ini dengan norma baru sekarang ni kan kita lebih berhati-hati, lebih berjimat-jimat dalam perbelanjaan dan sebagainya. Sebab tahun ni merupakan tahun pertama kita menyambut ataupun orang kata mengadakan bazar Ramadan dalam suasana norma baru. Sebab tahun lepas kita tak ada bazar Ramadan secara fizikal macam ni. Kita ada e-bazar. Jadi situasi dan suasananya tu pastinya sedikit berbeza lah. Saya kira tahun ni dia akan jadi dua-dua kot. Dia akan ada e-bazar pun ada. Dia akan ada bazar secara fizikal pun ada. Kita faham ni takkan sama, kemeriahan tersebut takkan jadi sama macam kebiasaan bazar Ramadan tu. Sebab saya kalau dulu waktu bujang lah kan. Sama bujang waktu bersama pula. dengan keluarga. Saya ada satu misi untuk pergi ke setiap bazar di lain kawasan selama 30 hari tu. Wow. Saya suka pergi. Maknanya dari satu kawasan ke satu kawasan. Kalau macam hari ni pergi Kelang, besok pergi Shah Alam, besok Penamaran, besok Meru, besok Batu Belah ke, ada nama-nama kawasan kan. Lembah Kelang ni. Saya dulu memang suka, saya memang orang bazar kalau orang nak tanyalah. Oh ya ke? Dan menu wajib dia mesti mutabak, saya akan cuba mutabak setiap bazar tu. Apa yang Anip melihatkan apa tu perbezaan daripada setiap bazar ke setiap bazar? Selain daripada menu, pastinya ada benda lain yang menjadi perhatian. Saya rasa dia sama tapi perbezaan dia macam ada setiap kawasan tu ada satu menu yang dia ikut tempat tu tau. Contoh kalau macam ni yang bazar di Stadium Shah Alam Section 13 tu orang akan beratur sebab popia dia. Betul. Kan sebab mutabak dia. Jadi kalau bazar di Meru tu sebab mutabak Meru. Jadi kalau bazar di Setiap Alam tu sebab roti john cheese dia tu. Jadi nampak kita boleh ingat semua tempat dan kawasan tu. Air tebu di Sejangkang tu pun memang sangat steady. Saya rasa awak membuatkan semua penonton kita tak sabar-sabar nak pergi ke bazar Ramadan tahu sebenarnya. Jadi mungkin pada tahun ini dia akan jadi sedikit berbeza dengan adanya e-bazar. Kita pun dah terbiasa dengan norma baharu tu untuk buat pesanan dalam talian kan. Jadi dia perlu berbeza dan ada juga SOP-SOP lain yang telah pun ditetapkan oleh MKN. Betul. Dalam kepada para peniaga, kepada pengunjung
banyak sekali yang perlu kita patuhi. Betul, dan pastinya kan sesiapa yang menjalankan perniagaan e-bazar tu ini khas untuk mereka lah yang mungkin ada anak kecil yang susah untuk mereka keluar ke bazar Ramadan secara fizikal. Kita fahamkan dengan situasi sekarang orang lebih berhati-hati dengan situasi semata. Jadi selain daripada bazar fizikal, e-bazar ini juga memainkan peranan yang penting lah kan pada waktu kini. Okay. Kita teruskan dengan perkongsian statistik COVID-19. Tentunya semalam dicatatkan antara yang boleh dikongsikan di sini, kes baru 1,139 kes dengan jumlah kes baru pula, jumlah kes sembuh pula yang warna hijau itu 1,199 kes dengan 4 kematian. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan seperti anda lihat 354,468 kes. Itu kita melihat bahawa sedikit penurunan kes berbanding 2 hari yang lalu kemarin, di mana kemarin 1,300, semalam 1,139 dan kita melihat itu adalah jumlah kes-kes baru yang dilaporkan semalam. Sarawak mencatatkan kes angka peningkatan yang agak tinggi iaitu sebanyak 332 kes dan peningkatan kes di Sarawak ini disebabkan oleh kluster Sungai Kawi. Itu antara penyumbanglah kepada peningkatan kes di Sarawak dan seterusnya di Selangor masih lagi tinggi dengan 294 kes. Ya, 10 kluster baru dicatatkan semalam. Ini sebenarnya agak membimbangkan sebab sebelum ini hanya 1 atau 2-3 kluster sahaja. Sekarang dah 10 dan kebanyakannya di Sarawak seperti yang dikatakan tadi. Ada juga beberapa kluster baru di Johor, di Tembok Choh 2 dan juga kluster-kluster di negeri-negeri yang ditetapkan dan jumlah kematian sebanyak 1,304 kematian dengan kadar kematian 0.37% setakat 7 April 2021 dan ini adalah satu kadar yang perlu dibimbangkan. Apatah lagi dengan serangan mukim merah yang semakin tinggi dan ada satu laporan juga mengatakan bahawa sekarang ini kita menjangkakan bakal berlaku kenaikan pada sekitar bulan Jun. Ada jangkaan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, pakar-pakar juga menjangkakan kerana beberapa kelonggaran yang sudah mula diberikan kembali. Kita faham kelonggaran ini sangat penting, juga diperlukan tetapi ada jangkaan tersebut bukan untuk menakut-nakutkan tapi untuk mengingatkan kita kembali bahawa sebenarnya kita masih lagi dalam perjuangan ni kan. Betul. Apatah lagi dengan Ramadan bakal menjelang, banyak sekali persediaan sebab kita tak boleh nak tutup dah sekarang ni. Kita dah setahun menghadapi COVID-19. Betul. Jadi kita perlu hidup dengan COVID-19 ini samping dengan norma-norma baru juga. Jadi kepatuhan kepada SOP itu sangat penting. Saya faham ada kekecewaan kerana beberapa kes yang tular yang membabitkan orang-orang dikenali, tetapi bagi saya lah kita biarkan sahaja perkara tersebut untuk diselesaikan. Kita terus patuh kepada SOP yang diaturkan itulah kan. Betul. Saya kira ini bergantung pada diri kita sendirilah kerana sampai bila kerajaan ini memberikan satu ialah arahan untuk kita menjaga diri kita. Oleh kita nak tahu lah memang takkan ada PKP selepas ini. Jadi kalau anda merancang untuk mempunyai perjalanan ke bazar Ramadan dan sebagainya, tolong kalau boleh jangan bawa mereka yang berisiko tinggi, orang tua, anak-anak kecil. Ini bukan satu kawasan untuk kita membawa keluarga untuk bersukaria lah. Kita ingat yang keselamatan mereka itu adalah prioriti ataupun kepentingan nombor satu kita. Baik, kita teruskan pastinya. Sedikit kalau ke bazar Ramadan tu, kalau biasanya kita menghabiskan banyak masa singgah ke satu kedai dan sebagainya. Apa kata situasi sekarang ni sebenarnya tak mengizinkan kita untuk berlama-lama di bazar Ramadan. Okey, betul. Fikir kat rumah apa nak makan, terus beli, dah balik. Itu yang paling selamat sekali kan? Peringatan kepada diri sendiri juga. Baik, kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di Berita Harian kerana ini sangat dekat di hati. Ini berkaitan dengan Malaysia sasar dekad emas di halaman ke-47. Ini berkaitan dengan visi negara kita menurut Kementerian Belia dan Sukan iaitu Canvas Visi Sukan Negara 2030, Canvas Sukan daripada Dasar Sukan Negara 1988 yang mahukan untuk menerajui wadah utama berkongsi idea memperkasakan arena sukan tanah air bersama KBS. Dan sasar dekad emas ni adalah kita faham, kita tahu bahawa Malaysia masih lagi belum memenangi sebarang pingat emas Olimpik secara rasminya dan ini antara cabaran dan juga visi KBS, Kementerian Belia dan Sukan dalam memastikan bahawa lebih ramai Lee Chong Wei, Nicole Ann David, Farah Ann, Azizul Hasni dan berkemungkinan selepasnya generasi Lee Zijia untuk terus naik ke atas dan dilahirkan. Jadi ada visi Sukan Negara 2030 yang baru dilancarkan pada minggu lepas saya percaya dan telah mula dibuka kepada pelbagai cadangan lah. Jadi kalau Sofia, Marsila ada cadangan untuk bagaimana kita melahirkan juga dibuka kepada orang ramai. Jadi itu yang disasarkan dengan sasaran dekad emas. Okey, di halaman 47.
Canvas VSN 2030. Itu di berita harian. Seterusnya saya nak kongsikan di harian Metro, di mana di sini katanya sindiket palsukan PLKS babitkan orang dalam 21,377 kena buru. PLKS itu merupakan pas lawatan kerja sementara. Perinciannya ada di halaman kedua dan ketiga, di mana katanya di sini sekurang-kurangnya 21,378 warga asing, majoritinya warga Indonesia, Bangladesh dan juga Pakistan, dikesan berkeliaran bebas di negara ini menggunakan pas lawatan kerja sementara PLKS palsu. Dan difahamkan PLKS palsu dikeluarkan sindiket penggodam sistem pangkalan data Jabatan Imigresen Malaysia JIM pada harga antara RM6,000 hingga RM8,000 setiap satu. Dan di samping itu, pemegang PLKS palsu ini membabitkan pekerja dan juga majikan pelbagai sektor, termasuk perladangan, perkilangan dan juga perkhidmatan pembersihan. Dan ini susulanlah yang dilaporkan oleh Harian Metro semalam, di mana sindiket PLKS palsu ini tumpas susulan penahanan 5 individu termasuk seorang berpangkat datuk menerusi operasi besar-besaran awal pagi kemarin. Dan sindiket ini didakwa beroperasi di hotel mewah sekitar ibu kota dan untuk dijadikan markas untuk menghasilkan PLKS palsu sebelum dijual. Dan di perincian di halaman ketiga juga ada di sini dinyatakan bahawa orang dalam dipercayai godam sistem dan juga 5 direman termasuk datuk dan juga individu penting dalam radar SPRM. Segalanya ada di Harian Metro. Dapatkan Harian Metro untuk perkembangan berita dalam dan juga luar negara. Seterusnya Sofia nak kongsikan. Betul. Tentu kita melihat inisiatif yang sangat bagus penguasaan untuk memastikan segala sindiket ini, segala mereka yang mempunyai niat untuk melakukan jenayah ini dapat dan mampu ditahan dan dikesan oleh pihak berkuasa. Saya teruskan perkongsian juga antara inisiatif pihak berkuasa untuk memastikan kita semua selamat. Seperti di halaman utama NST Interstate Crackdown. Police will increase roadblocks to prevent people from travelling across state borders during the upcoming Ramadan, with those caught doing so to face the full force of the law. Dan dikongsikan di halaman kedua di sini, Bukit Aman Crime Prevention and Community Safety Department Director Datuk Zainal Abidin Kasim said police would take stern action in accordance with the provisions of the law against those who attempted to make interstate travel without permission. Jadi dikongsikan di sini sebenarnya pihak polis akan menjalankan sekatan jalan raya, memperkuatkuasakan banyak lagi di setiap sempadan negeri untuk memastikan tiada sebarang perjalanan merentas negeri dan sebagainya untuk Ramadan. Dan ini antara yang tentunya memberikan kita gambaran penuh yang kita tidak boleh melakukan perjalanan ini walaupun semua bersemangat nak beraya dan sebagainya. Tolonglah, ini masa tempoh yang cukup sukar dan kita melihat pergerakan kita masih tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Betul, dia ada satu pengertian lah. Maksudnya kalau macam satu Ramadan tu memang ramai yang ingin pulang ke kampung, menyambut hari Ramadan tu bersama keluarga, dan juga satu Syawal jugalah kan, kepulangan untuk berhari raya bersama tu. Jadi bersabar, kita harap ada sinarnya. Maksudnya kalau semua patuh SOP tu, insya-Allah nanti akan ada. Tapi buat masa ni kalau tak boleh pulang ke kampung, duduklah rumah kan, ataupun duduk di kawasan masing-masing, tengoklah kami di TV3. Nanti jejak ras pun akan datang kan. Betul. Sembang sahur pun ada. Tengok dua rancangan Tapi tu. kita berkorban sekejap dulu. Kita lihat 2-3 bulan macam mana. Betul? Kan, insya-Allah kalau kita semua patuh, kita semua okey, kita semua jaga sesama sendiri, takkan adalah semua ni lepas ini. Itu yang kita doakan sebenarnya. Dan semua orang, saya pasti semua orang tak sabar untuk pulang beraya ataupun menyambut Ramadan bersama-sama. Tapi kita harapkan ialah seperti yang anda berdua katakan, kita perlu bersabar, patuh segala SOP supaya kita dapat melandaikan lekuk pandemik COVID-19. Betul. Kan? Perasan tak Masila cakap pulang beraya dulu baru Ramadan? Alamak. Nampak tak keutamaan tu? Tapi tak apa. Ramadan dulu baru kita berhari raya. Ramadan dah tak tiba dah. Beraya pula. Alah. Okey, Masila ada sesuatu yang ingin dikongsikan, silakan. Okey, ini berita baik kepada anda yang sedang mencari kerja. Kepada pencari kerja, jom sertai Carnival Kerjaya My Future Jobs 2021 pada 8 April 2021, hari Khamis, bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC, Aras 3, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Terdapat 32 majikan yang turut sama sertai dengan mengadakan temu duga secara langsung. Jadi, mari ramai-ramai sertai Carnival Kerjaya My Future
Malaysia Jobs 2021. Ini kan berita gembira sebab sekarang kan kita berada pada situasi ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Inilah peluang yang anda perlu rebut. Anda datang di KLCC Convention Centre Aras 3 pada Khamis ini untuk menyertai temu duga secara terbuka ini. Baik, kita nak berehat seketika dan sebenarnya nanti kita nak lompat tali kan? Betul. Siapa? Sabar Hanif ke tengok Marsila dengan Sofia ke? Hanif. Tapi kalau ikut nama ni, Marsila yang lompat tali ni. Tak mungkin lah. Okey, ini berkaitan dengan lompat tali ataupun skipping lah kalau yang semua tahu tu kan. Dan kalau untuk pengetahuan semua, sukan lompat tali ni sebenarnya bukan sekadar skipping saja tau. Yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa, ada kategori tali yang panjang tu beramai-ramai boleh lompat dan dia ada variasi-variasi. Kalau awak tengok macam renang berirama kan? Saya semangat ni. Dia macam tu juga dengan sukan lompat tali ni. Okey. Dia ada macam-macam. Okey, kalau suruh saya buat, saya hanya boleh lepas sekali je. Okey. Lepas tu mesti tak lepasnya. Tapi mereka ni boleh buat macam-macam dengan tali tu saja. Dan berirama. Dan berirama, ikut lagu. Maksudnya ramai-ramai lompat bersama-sama. Dia ada rutin dia lah. Maksudnya seorang-seorang lompat. Tak adalah sekali 10 orang 10 lompat satu tali Kalau tu. nak tengok Marsila dengan Hanif melompat-lompat, jangan lepas untuk menonton segmen selepas ini segalanya di Malaysia hari ini. Kita dah boleh lompat-lompat dah. Boleh. Boleh tadi yang main benci-benci Cakaplah apa kau nak aku tanti Sorry bayar ini ku menang lagi Aku ada brand, aku tak ada run Aku ada loud bang macam ada gun Aku ada rival, aku ada enemy Dia nak beef, aku bagi sekali bun Aku ada heat, dia nak lagi Korang nak skirt, aku ada key Yang aku local, kepala overseas Pukul aku gila macam aku Bruce Lee Kalau bareng ku boy, aku mantul Aku ada flight tank, sentiasa full Aku ada kick, gila-gila memang gol Acara aku lain, bukan internet troll Okay dengar, aku tak ada plug tapi lagu penuh electric Tanah deal sama lulu penuh dengan dirty trick Pada semua gila, dog gila macam bawa brick Semua sehat belakang tapi dalam lagu semua sick Udahlah susah-susah sampai sini Boleh tadi yang main benci-benci Cakaplah apa kau nak aku tanti Sorry bayar ini ku menang lagi Ataupun Aku ada awet Sibu Sarawak Cuba try teka ai apa nama Muka macam masuk TV pernah nampak Kid santai anak lelaki Sarukan Alamak Dulu korang kata aku tak bakat Sekarang cuba claim macam mak angkat Wow. Oh, penat tak? Oh, okey. Dia cakap, Takut. Oh, kita bawa mic. kita ambil Tak mic. apa. Okey, kita perkenalkan terlebih dahulu. Muhammad Haikal Hasrin, kabarnya Ya. telah pun 3 tahun dengan lompat tali. Biasa yang ambil. Dan dapat menjadi satu sensasi di TikTok. Jadi difahamkan dengan 64,000 followers sekarang ni. Ya. 65. 65. Nampak? Update. Dalam masa 2 minit yang melompat tadi, naik 1,000 lagi. Nampak? Apa khabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semua. Hello. Salam. Haikal usianya berapa tahun ya? 23 tahun. 23 tahun. Masih menuntut lagi ke? Saya tengah internship sekarang, final semester. Okey. Berapa Baik, dalam benda-benda jurusan? PR marketing. Okey, kita ambil nafas dulu. Lepas. Okey. Dan nafas, lepas. Okey. Dah berapa banyak kalori terbakar ni? Banyak sangat ni. Kita tengok pun penat. Itulah nama TikTok saya. High calorie. High calorie. Okey, bagaimana boleh bermula dengan sukan lompat tali ini? Saya nak cari alternatif untuk kardio. Saya dulu memang aktif sukan. Saya jogging, lari semua. Dan lama-lama bila saya jogging, saya rasa macam there's nothing fun in jogging sebab dah lama sangat. Okey. So saya nak try benda baru. So kawan saya pergi gym, Haziq. Dia yang start lompat tali dulu. So saya tengok dia. Saya macam impress macam mana dia boleh buat benda ni. Kalau dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? So saya macam hari tu kat saya pergi beli. Dah beli, saya try. Dari hari tu lah start saya punya skipping journey. Okey. Okey. Afiq, difahamkan sebelum ni mengalami berat badan yang berlebihan, 110 kilogram. Adakah lepas buat lompat tali ni turun? Turun banyak sangat. Jogging tak jadi? Jogging jadi. Okey. Jogging Dia sekali dia lah. membina saya punya stamina. Okey. Untuk lompat. Yep. Okey. Boleh. Apa perbezaan ketara bila sebab awak buat kardio? Yang mana satu gambar? Ini Haikal. Awak ke tu?
Itu mak saya, itu saya, itu bapak saya. Oh, Haikal. Yep. Alah Tom. Yep. Oh, awak memang berat badannya sebegitulah dari kecil. Ya, saya memang Okey. merupakan seorang yang berat and saya tak ada confident nak bersukan semua. Transformasi awak sangat hebat ya, Haikal Sukar sebenarnya. tau. Yang selain daripada awak menggunakan membuat lompat tali ni, awak juga bina badan lah. Yep. Okey. Bila awak dah bercakap awak dah buat segala kardio, it doesn't work for you, dah tak dah tak memberikan kesan. Adakah skipping ni adalah antara yang paling bagus lah dibandingkan dengan berlari, swimming? Dari pendapat saya, yes, it is because skipping ni dia macam setiap hari you have something new to learn. Yeah. Setiap hari mesti ada different skill yang korang akan belajar. Korang takkan stick dengan satu benda saja. And saya perasan dan skipping yang jump rope community ni memang sangat helpful. Sebab dulu bila saya nak start pun, saya banyak tanya dekat Instagram. Saya tanya Jump Rope Malaysia, Amir Pistola, Jump Terra, Happy Fingers semua memang. Oh, dia ada komuniti dia Ada community. Memang Okey. Jump Rope punya community ni, alhamdulillah so far, diorang tak pernah sombong. Diorang memang, kalau saya tanya je memang akan jawab. Okey. And memang very encouraging lah. Okey. Yes. Jadi berapa lama Haziq ambil masa untuk Haikal. Aziz kawan dia yang Aziz is my best friend, yes. Berapa lama Haikal ambil masa untuk boleh melompat macam tu? Yelah, kita kalau macam saya sekali cuba sehari tak jadi, 2 hari tak jadi, 3 hari tak jadi. awak dah pernah jumpa lah. Dah pernah, tapi taklah Okey. macam dia. So nak tahulah Betul berapa kat lama. tu berapa lama kan? So basically from the start, I memang belajar kat YouTube je. It took me around macam sebulan to get used to it. Then saya dulu tak main freestyle ni. Saya tak buat semua trik Okey. ni. Saya main memang Yang biasa tu lah. Muhammad Ali and Mike Tyson punya style. Okey. And dari situlah saya develop macam saya punya speed, saya punya keselesaan dengan tali semua. Ya. Okey. And start PKP 2020, saya pick up tali baru which is Okay. this one. And saya start buat freestyle semua. Ini berbezalah dengan tali yang Yes. Ini sebelumnya. untuk freestyle ke? Yes, ini untuk freestyle. Sebab saya bawa beli. Oh, awak bawa Tapi beli? Dia macam susah pun, dia macam dia tak fleksibel. Jadi ini adalah untuk freestyle Ini untuk specifically. freestyle. Awak beli untuk freestyle juga ke? Taklah, saya dah beli nak belajar. Okey. Tapi saya nampak talinya lain dengan tali saya. Dan saya Tali- perasan tali sebenarnya berbeza tau. Ada panjang, ada pendek. Pendek sebab freestyle you have to have more control tau Okay. tali sebab kalau pendek? Ni pendek, ni memang sangat pendek. that's why lah. Kalau yang dekat TikTok saya pernah recommend untuk dapatkan yang murah-murah je orang nak baru start. And ramai feedback bagi tahu yang memang tali tu bagus and tak kisahlah murah ke mahal asalkan korang minat nak main, Setuju? apa pun jalan. Okey, cerita mengenai TikTok media sosial ni kan. Awak cakap awak ada juga memberi inspirasi kepada followers untuk bermula ni. Okey, bagaimana seperti yang kita tunjukkan ni kan? Okey, bagaimana sebenarnya reaksi-reaksi dia orang ramai dan adakah ini juga memberi inspirasi untuk awak meneruskan sukan dan aktiviti ni? Yes, most definitely sebab hari-hari saya post memang saya daily creator, saya memang create hari-hari. Okey. Dan hari-hari saya dapat komen yang sangat-sangat positif. Diorang memang, bro keep on doing what you're doing bro, we are loving your content semua. So daripada komen-komen diorang tu lah saya macam dia punya fuel untuk saya buat konten hari-hari lagi lah. Macam fuel untuk saya hari-hari improve myself day by day and try to help others along the way. Yes. Haikal, sebagai seorang yang membuat jump rope secara freestyle ni, apa antara skill freestyle yang paling mudah untuk seseorang macam inspired lah inspirasinya untuk membuat skill yang pertama? Skill pertama. Yang paling mudah lah. Sebab yang basic pun kita rasa susah dah. Yang basic pun tak lepas ni. Apatah lagi freestyle ni kan. Ya. Tapi seharusnya yang mudah tadi yang dia tali kat luar tu. Luar tu memang. Saya pegang kat mic. Saya Mungkin lompat-lompat. Haikal tunjuklah yang paling mudah sekali. Di mana Dengan satu? stepnya, ya. Okey, kita Kita jauh sikit, tak lagi Sofia kita ni- kerang. Meminta nak ni. belajar. Okay, sebab saya selalu kalau orang jumpa saya nak belajar, saya tunjuk trik ni and dalam masa 20 minit orang dapat dah. Okey. Serius lah. All my friends saya ajar. Okay. So, actually, Jagalah baru aku ganti. Sorry bayar ini ku menang lagi. Aku ada branda, aku tak ada randa. Aku ada Crisscross. macam ada ganda. Aku ada rival, aku ada Nampak tak betapa senangnya? Haikal nampak senang sangat padahal. Dia bergerak seperti angin. Dia menyerahkanlah dululah. Mic sebelah, Jadi mic sebelah. crisscross tu antara yang basic. antara yang paling Asas. basic. Yep. Criss cross tu. Crisscross. Ini adalah Yep. basic. Jadi tak apalah, nantilah saya belajarlah. Saya Tangan nak saja tahu kan bergerak. macam Ya, tangan bergerak. maksudnya awak hanya akan melibatkan diri dalam aktiviti lompat tali beritma ni sebagai leisure je lah, bukan untuk kepertandingan. Ada memang jump rope ni memang ada banyak competition. Tapi saya more towards on fitness
more towards on exercise lah. Okey. More rather than competing. Bagus, Sebab bagus. freestyle ni pun actually dia macam dah compete dengan diri sendiri. Sebab you have to come up with your own tricks. You have to, practice, be consistent and freestyle. Ada tak mana-mana kawan-kawan ke atau orang yang approach Haikal untuk datang kan suruh ajar jadi trainer dia? Ada, ramai Okay. kat gym semua, yes. Saya boleh tak tolong ajar? And ramai DM cakap, do you do any online classes semua? And saya Alhamdulillah sekarang tengah internship and insyaAllah ada online class yang saya akan buat. InsyaAllah. Oh, dahsyat. Nampak tak bila dia cakap sebenarnya yang bakal lebih banyak kalori kan? Kita berapa minit segmen ni? Tengok peluh dia. Saya tadi Peluh dia lebih nampak daripada 30 je. minit berlari tau. Betul. Sebab mereka berdua ni runners. Kita bertiga ni runners ya. Tolong jangan Saya salah. Kalau nampak video peluh-peluh tu lepas 30 minit sejam lah. Awak 5 minit interview je dah macam ni. Itulah. Bang. Ya. Cemburu saya tengok. Saya 1 jam pun belum tentu lagi. Okey, apa kata awak buat demo? Okey Akak, macam bagi mereka yang ialah selama ni mungkin dia ada kecederaan sebab berlari dan sebagainya. Jump rope ni adakah akan memberikan sedikit sebanyak kecederaan di mana-mana? Pernah tak tercedera sebab jump rope ni? Okay, ramai juga tanya soalan sama. Jump rope ni, jika korang belajar dengan posture yang betul, memang impact dia very low. Okay. Sebab Okay. kalau you guys boleh perasan pun, I lompat pun tak setinggi yang you guys expected. And it's very low impact. And it's Okay. very not bad on the knees lah. Okey. Betul. Faham? So sebab ramai lagi tanya kenapa bila-bila start dia sakit kaki, sakit belakang. Posture. Benda tu biasa. First is posture and the second one is badan tak biasa. Okey. Badan macam tiba-tiba tak buat apa, lompat. Okey. So memang akan datang lah injury semua. So dari injury tu lah we learn and we adapt. Kena warm up ke? Yes, warm up. Kena warm up Warm juga. up. And all Biasa the lah. nutrition kena betul in Okay. order to not get injuries. Yes. Okey. All the what? In order not to get all the injuries. Okey. Yep. Okey, faham. Okey, jadi dalam sehari tu berapa jam masa diperuntukkan? Setengah jam cukup. Setengah jam Ya, saja. ramai tanya berapa lama patutnya saya lompat. Itu ada kalau basic, kalau beginners ikut step. Okey. Kalau dah macam intermediate sikit, ikut minit. So kalau ikut minit, setengah jam cukup. Every day, half an hour is enough. Anda dengar setengah jam je. Tapi anda tengok saja peluh di Haikal ni. Ni 5 minit punya peluh je. Okey, kita ada pemanggil. Ya, di talian. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Suhaila. Ya, kan? okey. Ya, saya betul. Ya. Okey, saya tengok adik Haikal ni. Okey, kalau ikutkan pengalaman saya, anak saya sebenarnya player NFDP baru 12 tahun. Okey, Jadi- di Gambang lah. Bukan kat NFDP di kan banyak akademi Oh, di Tunas. tempat masing-masing. Okey, di Tunas. Okey. Betul. Okey. So, bila PKP hari tu, dia kena buat training. Okey. Dia buat training, self training lah di rumah sebab tak boleh bersama dengan tim kan. Jadi kena hantar report to MSN semua. Jadi bila tu dia buat salah satu fitness activity dia ialah buat skipping. Okey. Skipping tapi dia buat macam yang ada Haikal buat tadi. Dia boleh buat silang, dia boleh buat sebelah kaki macam mencangkung. So saya tanya bila masa belajar benda ni? So sepatutnya masa sebelum PKP dia dipilih masuk oleh pihak sekolah lah untuk masuk ke ada competition skipping rupanya. Saya pun baru tahu. Peringkat negeri dan kebangsaan. Ya. Tetapi yang tu tim. Jadi setiap hari dia kena pergi training bersama sekolah. Ya. Dan juga daripada situ dia dapat belajar teknik-teknik. Tapi yang saya impressnya, dia boleh follow adik ni punya TikTok. Okey. Haikal? Dia follow Haikal. Hai, Ya, Kalaris. Wow. betul. So dia daripada situ pun dia jadi inspirasi pada dia. Ui, Terima kalau kasih, saya terima dah kasih. nangis dah ni. Terima kasih banyak. Okey. Sebab saya pun tak tahu kita ni orang, kita mak-mak mana dah follow TikTok sangat. Betul tu, betul tu. Jadi dia selalu tunjuk pada saya, ibu-ibu tengok ni, inilah yang abang follow. Tengok dia terror buat skipping. Ya ke? Tengok dia buat skipping. Abang buat macam dia. Jadi Dia tunjuk. anaknya tengah bersekolah ya sekarang? Betul. Oh. 12 tahun kan? Betul Raja Wah, 6 tahun ni. hebatnya. Tapi dia sangat aktif. Wah. Dia sangat Alhamdulillah. aktif. Bola dia aktif. Skipping dia aktif. Okey. Baru hantar skipping yang tapi sekarang ni sekolah pihak sekolah hantar. Ya. Yang pertandingan peringkat individu tapi peringkat negeri dan kebangsaan. Tapi individual punya. Betul. So dia kena Okey. buat freestyle selama 30 saat tu kan. Kena hantar video. Alright. Dahsyat. Puan Suhaila, ya. kita
memang rasa terinspirasi jugalah. Kita banyak kisah dalam Betul. anak tu nanti. Semoga dah besar nanti jadi atlet lah kan. Memang dah kecil-kecil. Okey, apa yang dia Puan, sudah- Puan nak memang cakap dia kepada sangat Haikal ni? Ya, Haikal. Ya, saya. Tahniah lah sebab awak menjadi inspirasi pada budak-budak. Ya. Bukan Terima tak kasih. budak, bukan orang dewasa yang juga merupakan minat dengan untuk menjadi atlet ataupun menjaga fitness. Betul? Terima kasih. Jadi macam awak tadi awak menunjukkan keadaan fizikal awak yang dulu. Jadi dengan skipping awak dapat mengurangkan berat badan. Jadi benda ni jadi inspirasi juga pada orang lain. Maknanya macam awareness. Sebenarnya skipping juga boleh menyebabkan seseorang tu menjadi kurus. Betul. Kan? Sebab dia menjaga kita punya fitness apa semua kan. Okey. Sebab seriously awak nak buat skipping dalam masa 20 minit pun berpeluh-peluh. Betul? Betul, Saya Puan. setuju Puan Salah. Okey, Puan Salah, terima Ah. kasih luangkan masa bagi kita. Semangat lagi kat Thank you. Haikal. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Terima Okey, kasih. sama-sama. Ya, salam anak Okey, ni. best of Semoga luck, berjaya. Haikal. Best of luck. Okey. Haikal, apa perasaan dia? Menjadi inspirasi. Untuk anak-anak kecil, dewasa. Rasa- 12 tahun ni. Rasa macam memang happy sebab dari dulu saya bukan dikutuk lah. Saya macam kena panggil Bob, kena panggil macam Bulat. And saya macam kalau jogging ke apa memang tak lepas satu round semua yang ramai make fun of me. Ya. And from that saya fikir macam tak apalah, one day I am going to be one inspiration so that I can inspire a lot of people. Wow. And alhamdulillah hari ni saya dapat keluar TV. And ada orang cakap saya inspirasi. Okey, mana kamera? anak-anak. Mana kamera? Bye-bye sikit. Hey, Ya. masuk TV. And ya, alhamdulillah. Penat lelah saya kat gym semua. Hari-hari saya pergi gym Yep. semua. Finally it's paying off slowly. Ya, tapi ini hanyalah sebagai permulaan untuk awak teruskan Ya, ya. Ini yep, bukan final, definitely. grand final dalam apa saja awak lakukan. Tahniah Definitely. kita ucapkan. Terima kasih Mungkin banyak. boleh kongsikan apa TikToknya, IG-nya untuk kita. So, if you guys want to learn more about jump roping, suka lompat tali, korang boleh follow saya dekat TikTok, High Calorie, HICALORII, atau Instagram, Haikal Hasrin. And kalau nak tahu lebih lagi banyak pasal jump rope, you guys boleh follow Jump Rope Malaysia. And shout out Amir Pistola, Danny, Jumptera, Happy Fingers, Don Michael, and everyone in the jump rope community for helping my dream came true to be live on TV. It's all for you guys. Thank you so much. Yay, wow. Thank you so much. Dan juga Haziq tadilah ya, Masilah. Haziq, my best friend. Terima Thank you. kasih Haikal. Semoga terus memberikan inspirasi kepada semua. Keep doing what you're doing. Thank you. Dan itulah dia, semoga ini memberikan satu antara alternatif lain untuk cara kita membakar lemak kita. Betul. Kita. Kenapa ke sini? Saya akan beli tali juga lepas ni. Tak boleh. Pula. Saya pun dah terpaksa. Okey. Boleh. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan mendekati pula antara mereka para peniaga Bazar Ramadan. Apakah persediaan mereka segalanya di Malaysia hari ini? Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Daripada lompat-melompat, kita dah kembali duduk untuk kita bawakan kepada anda antara perisian yang utama juga. Ini berkaitan dengan SOP ataupun bagaimana persediaan para peniaga berkaitan dengan Bazar Ramadan yang telah dibenarkan untuk kembali beroperasi, tapi dengan Bazar Ramadan norma baharu lah ya. Kita akan meninjau lah beberapa negeri. Kita mulakan dulu di Selangor nak melihat apakah persediaannya dengan SOP, dengan segala perkara yang perlu diperlihatkan sebelum membuka pintu kepada para pelanggan. Kita akan bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video, Nur Amirah Anisan, peniaga tahu bergedil, favourite awak ni kan. sangat. Daripada Puchong, Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik. Puan Amirah boleh kongsikan dengan kita lah dengan yalah, Bazar Ramadan serba baru dan sebagainya. Persediaan sebagai seorang peniaga. Kalau dulu kita tak perlu nak fikir sangat berkenaan SOP kan. Jadi sekarang ni apa antara perincian yang Puan Amirah letakkan, okey ini prioriti ni pentingkan juga kat kedai ni. Apa yang antara persediaan tu? Macam saya sendiri memang ada sediakan hand sanitizer untuk pelanggan. Okey. Lepas tu kita kan macam majlis pemajaran pun dah bagi guideline untuk kita. Macam kena ada letak tali dekat keliling kemah tu. Jadi Baik. benda tu tak ada dekat sangat dengan customer lah, dengan pelanggan. Kan Puan Amirah, biasanya kan kalau kita tengok kedai tahu bergedil ke apa kan, antara favourite saya jugalah. Biasanya berpusu-pusu orang datang nak beli dan sebagainya. Macam mana kaedah Puan untuk menjaga
untuk mengingati, memastikan setiap pelanggan yang datang tu ada jarak, mungkin dia tak terlupa untuk menjaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Ada tak macam letak tip ke kat kedai tu? Ada tak? Betul. Memang kena letak tip lah untuk yang order. Lepas tu untuk yang select order tu. Baik. Dia mesti ada asing. Okey. Itu dari segi menjaga kedai secara fizikalnya kan. Persediaan Puan pula dalam penyediaan makanan, pakaian, kebersihan, ada benda-benda baru yang perlu Puan Amira beli ke macam mana? Macam saya maklumkan tadi, kita sediakan hand sanitizer. Lepas tu, kalau boleh, untuk pelanggan kita memang buat cashless. Ada untuk touch and go ataupun untuk transfer terus ke senang. Persediaan makanan macam mana Puan? Ya. Persediaan makanan ada SOP Puan tersendiri juga ke untuk menjaga? Yalah sebab kita menghidangkan. Betul, letak dalam bekas teruslah. Tak ada macam dulu nak pilih-pilih kan. So lepas goreng terus letak dalam bekas dan pelanggan boleh pilih pack mana yang mereka berminat. Puan kan tahun lepas kita buat e-bazar kan, tiada bazar Ramadan fizikal. Jadi ketika tahun lepas tu Puan Amira ada turut serta juga ke untuk e-bazar, menghantar makanan kepada rumah pelanggan sebagainya. Ada turut serta tak tahun lepas? Betul. Saya ada turut serta. Kita buat daripada rumah untuk hantar ke rumah-rumah. Kita dapat order dan kita akan hantar pada pelanggan. Wow. Jadi persediaan mentalnya pun perlu jugalah sebab dah lebih setahun nak berehat kan. Jadi betul. macam mana tu Puan rasa macam ada perasaan nervous ke, ada tak? Pada saya personally saya lebih suka untuk direct dengan pelanggan. Jadi senang, jadi excited untuk jumpa pelanggan yang akan datang untuk bulan Ramadan ni. So excited. Ada menu-menu baru tak? Menu tahu bergedil tapi mungkin ada inovasi ke apa ke untuk tahun ni? Ada tak? InsyaAllah akan pelbagaikan dari segi ayam, daging, udang. Macam itulah. Nanti hantarlah ke sini. Boleh. Setuju. Kan? Jadi macam mana? Keluarga pun ada turut serta ke membantu Puan dan persediaan beberapa hari saja, 4 hari lagi ni. Macam mana keadaan kat rumah tu? Sekarang ni memang dah giat untuk buat yang frozen. Untuk yang frozen pun ada order juga. Dan kita akan standbykan untuk yang dekat Bazar Ramadan nantilah. InsyaAllah doakan, laku laris. Semualah. Okey, doakan. Akhir sekali, satu pesananlah untuk semua harapan Puan Amira menjelang bulan Ramadan ni. Untuk semua yang berjuanglah di Bazar Ramadan bersama dengan Puan Amira, apa yang disampaikan? Alright. Bila kerajaan maklumkan yang peniaga Bazar Ramadan ni boleh berniaga, rasa macam bersyukur sangat. Dan saya harap peniaga dan juga pelanggan akan menjaga jarak, jaga SOP, kurangkan jarak tu kena jagalah. Sebab kita tak nak apa-apa yang buruk berlaku. Betul. Sebab nanti akan affected lah untuk pelanggan dan affected juga untuk peniaga. Okeylah, ini untuk keselamatan semua. Jangan kita perlu untuk ingati. Saya rasa pada ketika ini kalau kita nak pergi bazar Ramadan, kita dah kena tahu dah apa yang perlu dilakukan kan. Ni nak tunjuk IG kedai tahu bergedil Puan Amira ni. Apa nama IG-nya? Amira Anisan je, pakai personal punya je. Okey. Anda boleh lihat kalau anda nak follow, dapatkan segala informasi di mana, apa menu terbaru, anda boleh ikuti sekarang. Terima kasih ucapkan Puan Nur Amira Anisan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Siap tunjuk cara menyediakan tahu bergedil tu tadi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dari Puchong, Selangor, kita nak ke Melaka. Ini di Taman Rumput Paya Tengah, Melaka Tengah Melaka. Ini berkaitan dengan peniaga murtabak. Iaitu Encik Azrul Nizam Abdul Sahak serta saja lagi. Murtabak juga antara yang wajib lah. Kalau mesti ada. Ada setengah orang yang buatnya sebagai juadah utama tau. Ada setengah orang buat dia sebagai Sementara kita nak makan berat tu. Appetizer je. Ada orang yang buat dessert. Ada yang buat dessert, awak lah tu. Saya makan je. Yang penting ada murtabak ni. Okey, kita nak bersama dengan Encik Azrul Nizam Abdul Sahak dari Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi. Encik Azrul? Boleh tak unmute video tersebut, yang mikrofon tu? Encik Azrul kalau boleh unmute, baru kita boleh dengar percakapan tu.
Cik Azrul boleh dengar saya tak? Okey, kami tak boleh dengar Cik Azrul tapi di Google Meet tu boleh tak unmute-kan mikrofon tu? Ya. Okey, masih lagi tengah mencuba sebenarnya sebab saya nak bertanya. Okey, kalau kalian makan murtabak, excited makan murtabak ni. Makan murtabak dengan kuah kari ke sirap bawang tu? Saya dengan kuah kari. Kuah kari. Sofia? Saya makan begitu saja, Oh, tanpa kuah? tanpa kuah. Oh, sebab kebiasaannya setiap tahun dia mesti ada perdebatan. Kuah kari, Kuah kari ataupun atau sirap sirap bawang, bawang kan? tu. Jadi saya lain-lain lah. Awak memang tak boleh masuk tak perdebatan ni. mainstream, tak mainstream. Jadi awak sirap bawang. Awak pilih mana? Tak, saya dua-dua. Awak campur. Saya akan campurkan. Okey, jadi tak ada perdebatan lah Untuk dia berlaku berdebat. adil. Untuk berlaku adil. Tak ambon. Okey, kita nak bersama sekali dengan Cik Azrul. Sekali lagi, Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Ya, hello Cik Azrul. Okey, saya. Okey, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami bertiga di MSI pagi ini. Di mana lokasinya tu? Saya di Melaka. Okey, baik. Dikabarkan menjual murtabak untuk Bazar Ramadan tapi sebelum itu kebiasaannya meniaga roti canai ya? Betul. Hari biasa saya berniaga roti canai dekat warung saya lah. Okey, bagaimana sebenarnya untuk Bazar Ramadan yang akan dibuka pada tahun ini? Apa persediaannya? Untuk persediaan tu macam biasa sebab apa saya dah berniaga bazar dah 17 tahun. Persediaan ni macam biasa sebab apa mudah bagi saya untuk murtabak ni semua kelengkapan saya semua dah disediakan. Tak rumit sangatlah untuk persediaan murtabak ni. Tapi untuk bazar norma baru ni? Okey, untuk SOP tahun ni bazar baru ada. Untuk SOP kali ni agak rumit sedikit sebab apa penganjur sediakan SOP yang dikeluarkan oleh Melaka, satu kemah 2 orang. Okay. Kalau Melaka ni satu kemah 2 orang. Tu leceh sikit lah sebab apa saya buat murtabak. Memang saya kena pakai pekerja lebih. Sebab apa saya terpaksa ambil kemah tapak lebih lah. Maksudnya cara jalan penyelesaiannya ambil tapak lebih lah? Tapak lebih. Sebab apa satu kemah 2 orang memang tak boleh. Murtabak tak boleh. Ya, okey. Jadi maksudnya selain daripada perkara tersebut, yang asas tu dengan perlu skan MySejahtera, perlu ada pelitup muka bagi para peniaga. Jadi persediaan tersebut telah berjaya ataupun telah mula dilakukan? Itu memang kita sahut seruan kerajaan untuk jaga SOP memang disediakan. Pertama QR code, sanitizer kena ada, lepas tu cek suhu kena ada, itu memang dah disediakan. Mask juga saya siapkan sekali. Sebagai seorang peniaga, sebab kita tahu tahun lepas hanya e-bazar sahaja yang dibenarkan dan tahun ni ada bazar fizikal. Tapi apa strategi awak pada tahun ni? Adakah masih lagi akan mengambil tempahan dari dalam talian sambil ada bazar fizikal ni juga? Ya, betul. Sebab apa macam tahun lepas saya hanya dapat berniaga online, buat COD hantar rumah ke rumah. Jadi tahun ni ada pelanggan yang meminta untuk menghantar ke rumah customer atau pelanggan tetap. Jadi saya terpaksa sediakan runner-runner lah. Jadi untuk jualan online ni memang tak adalah rumit sangat sebab apa runner dah ada. Pengalaman dah ada tahun lepas. Ya. Untuk tahun ni saya sediakan jugalah untuk buat bisnes murtabak online ni. Ya. Okey, daripada briefing yang telah pun diberikan ataupun garis panduan yang telah diberikan, boleh tak macam Cik Azrul beritahu kepada penonton, mungkin ada yang nanti nak pergi ke bazar yang Cik Azrul ada, apa sebenarnya pelanggan perlu lakukan untuk membeli juadah ketika bazar Ramadan ni secara teorinya lah seperti yang telah pun dimaklumkan ni. Mungkin boleh bagi SOP-nya juga? Okey, untuk pengunjung-pengunjung bazar, saya di Bazar Cheng Perdana. Jadi untuk pengunjung yang ingin ke Bazar Cheng Perdana, saya harap anda semua jaga SOP iaitu setiap kali sampai kena pergi ke pintu masuk penganjur, scan QR code ataupun cek suhu. Lepas tu setiap kemah juga kena scan QR code. Saya harap itu saja. Jaga jarak. Kalau ada anak kecil jangan bawa. Tak boleh. Jaga tu. Harap yang dewasa je yang datang beli juadah untuk berbuka. Ya, betul. Lepas tu kena beratur betul-betul lah ya. Jaga jarak. Tapi sebenarnya nak jaga pelanggan ni bukan mudah.
Okey. Tapi terpaksa kita kena sediakan seorang pekerja untuk memastikan pengunjung menjaga jarak SOP yang disediakan. Okey. Okey, ini bawa kepada soalan bonus lah. Maksudnya kalau dah disediakan seorang pekerja secara khas khusus untuk menjaga pelanggan tu, ia melibatkan kos operasi juga kan? Jadi adakah harga murtabak Cik Azrul ni akan meningkat juga atau kira diskaun jugalah perkara tu? Tak adalah, harga masih sama. Saya jual ayam dan daging sama harga RM5. Tak ada naik untuk jas pekerja. Tak ada. Okey, baik. Okey, apa yang istimewanya murtabak Cik Azrul ni? Okey, seperti tahun lepas, sempena PKP, saya ada menu baru untuk tahun lepas, murtabak PKP. Jadi tahun ni saya cadang untuk orang kata buat sekali lagi untuk murtabak PKP. Itu yang paling special bagi saya lah. Dengan harga RM15. Dia memang besar dulang. Sebesar dulang? Sebesar dulang murtabak PKP. Telur sahaja 8 biji, ayam, daging, dalam ada, luar ada, bawah ada. Memang penuh. Oi. Berapa harga sedulang ni? Sedulang RM15. Ayam dan daging sama harga. Oh, ni nak minta hantar jauh ni. Tapi tak apa, kita akan cuba usahakan. Cik Azrul? Lah saya dengar macam tu. Sebesar dulang Okey. kan? Cik Azrul, kalau masihlah dia dengan kuah kari. Kuah kari. Saya campur dua-dua kuah kari dengan sedap bawang. Yang Sofia langsung tak ada kuah lah. Dia urban punya style ni. Okey, jadi sebenarnya sebagai seorang peniaga murtabak, apa tata cara yang tertib untuk makan murtabak ni? Kita nak habiskan perdebatan ni. Okey, sebenarnya macam saya ada sediakan 4 jenis kuah untuk murtabak saya. Lagi banyak. Pening. Pertama kari, kedua kuah dal, Okey. kuah bawang, yang merah tu, keempat kari kambing. Kari kambing. Dah macam roti canai ni kita makan. Kalau kari kambing nak. Okey, sebab dia negara canai. Okey, Cik Azrul, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Okey, sama. Ya, semoga berjaya kita ucapkan dalam berniaga dan mematuhi SOP baru untuk Bazar Ramadan nanti. Boleh ke Bazar Cheng tadi kita di Melaka Tengah, Melaka. Encik Azrul Nizam Abdul Sahab, peniaga murtabak. Kita nak paparkan Facebooknya. Silakan untuk kita bawakan. Mungkin ramai yang ni. Yang nak buat tempahan. Oh, Alang kan? School of Flower. Okey. Yang pastinya awak punya perdebatan tu masih lagi tak dapat jawapan tau. Masih terbuka. Kari ke bawang merah tu? Tu kena tambah lagi 4 kuah tadi. Awak boleh campur kari kambing sekali ni. Lagi pening ni. Okey. Campurlah. Okey, tak apa. Okey, kita nak teruskan. Masihlah. Okey, tadi kita dah ke Selangor, Melaka ni, kita nak balik semula ke Kuala Lumpur. Kerana kita akan bersama dengan Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tuan Haji Anwar Madzin yang dah bersedia. Kita nak tanya mengenai SOP Bazar Ramadan di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik Tuan Haji. Pastinya Bazar Ramadan ni menjadi tumpuan untuk rakyat Malaysia mencari juadah untuk berbuka puasa. Dikala situasi sekarang, pastinya SOP untuk pembeli dan juga peniaga itu telah ditetapkan untuk ke Bazar Ramadan. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit mengenai SOP pembeli dan juga peniaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memanglah seperti yang ada disebut oleh pengacara tadi, tahun ini kita membenarkan, kerajaan membenarkan dibuat secara fizikal Bazar Ramadan ini. Alhamdulillah lah, sebab kita mungkin memikirkan antara pertimbangan untuk isu ekonomi, penduduk dengan kesihatan lah. Jadi oleh kerana kita nak benarkan juga fizikal ini, beberapa SOP telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, di mana antara yang paling basic biasanya untuk Bazar Ramadan ini ialah penggunaan hand sanitizer, pais sejahtera di setiap lokasi itu biasa. Cuma bagi pihak penganjur Bazar Ramadan ini, kita akan menentukan jarak di antara gerai-gerai itu, ada jarak tertentu supaya tidak bertemu, dan satu lagi ialah kena memasang satu lapisan plastik di antara gerai Bazar Ramadan, ya, supaya mereka ada sikit halangan lah di antara satu gerai dengan satu gerai. Dan bagi kawasan yang Bazar Ramadan ini, apabila selalunya diuruskan oleh pihak penganjur, mereka wajib mengatur supaya ada laluan masuk dan laluan keluar. Dan perkiraannya dalam satu masa,
jumlah penjaja yang jumlah penghuni yang ataupun jumlah pengunjung yang memasuki satu lokasi Bazar Ramadan itu ialah satu masa tu satu gerai ada 2 orang saja. Jadi maknanya kita buat kiraan jumlah pengunjung tu berdasarkan satu gerai dan satu masa ada 2 orang pengunjung. Lepas dia keluar baru boleh masuk yang luar baru. Itulah. Okey, baik. Tuan Haji, pastinya ramai yang nak tahu berapa banyak petak jualan yang dibuka oleh pihak DBKL pada tahun ini, kerana kita tahu situasi sekarang penjarakan fizikal itu sangat penting. Jadi kapasitinya pasti mungkin ada berkurangan ataupun bagaimana Tuan Haji? Seperti tahun-tahun lepas, memang Bazar Ramadan ni memang mendapat sambutan yang hebatlah. Bagi Kuala Lumpur saja, setakat ini kita masih lagi menerima permohonan daripada penjaja-penjaja. Kita ada sebanyak 65 tapak Bazar Ramadan. Okey. 65 di sekitar Kuala Lumpur, dan jumlah untuk setiap kawasan tapak itu berbeza-beza dan memang ada pengurangan sedikit daripada tahun-tahun lepas. Dan bagi dia ada 2 kategori sini, satu bazar Ramadan, satu lagi bazar Aidilfitri. Okey. Bazar Ramadan ni menjual juadah berbuka puasa. Bazar Aidilfitri menjual barang-barangan untuk persiapan hari raya lah. Jadi untuk barangan Bazar Aidilfitri ni kita ada satu yang besar di lorong Toko Abdul Rahman lah. Itu Bazar Aidilfitri. Okey, maksudnya di lorong di Jalan Tuanku Abdul Rahman ni akan kembali dibuka untuk diadakan Bazar Ramadan. Ya. Sebenarnya pada tahun lepas kita telah mencadang mengadakannya di Jalan Raja di hadapan bangunan Sultan Samad. Dan kita pun telah buat persiapan pada tahun lepas, tapi oleh kerana di saat-saat terakhir kerajaan telah pun memutuskan supaya dibatalkan. Jadi pada tahun ini kita akan menawarkan kepada penjaja yang telah pun diluluskan pada tahun lepas untuk berniaga. Kali ini kita pindah ke semula di Lorong Ta, lebih kurang seramai 200 penjaja, 208 penjaja yang akan terlibat di Lorong Ta. Jadi jumlah itu memang agak berkurangan daripada tahun-tahun sebelumnya sebab kita nak memastikan jarak yang baik, jarak antara gerai ke gerai itu cukup untuk menghalang dapat mengawal ramai pengunjung di situ. Dan juga kita ada satu sistem keluar masuk yang begitu ketat lah. Kita akan bagikan kepada section tertentu supaya tidak berkerumun di satu tempat. Maknanya jalan masuk tu lorong sekali kalau kita dah masuk dah kita tak boleh patah balik semula ke situ ke atau bagaimana? Dia ada dibagikan kalau untuk lorong Ta kita akan bagi kepada 4 section. Kalau you masuk di section A keluar dan nak pergi section B kena masuk semula keluar balik di section B. Maknanya dia satu hala saja. Dia tak boleh keluar situ masuk, keluar di situ tak boleh. Masuk jalan masuk pintu masuk dan keluar satu level masuk keluar dan nak masuk satu section lagi masuk semula. Guna balik sistem tu MySejahtera tu. Setiap itu semua ada dia punya tu. Kawalan SOP. Maksudnya tiada risiko untuk kita berlaku pelanggaran bahu dan sebagainya, sentuhan fizikal ya? Kita cuba mengurangkanlah untuk tahun ini. Kita maklum bahawa ini satu tugas sukar lah dan kita akan buat penghalang sebagainya. Tak boleh ada pagar-pagar penghalang supaya tak boleh masuk ke kawasan tersebut secara mana-mana dia masuklah. Baik Tuan Haji, melalui fasa ketika ini kan situasi pasca pandemik ini Bazar Ramadan diadakan, jadi mungkin antara kesiapsiagaan yang dijalankan oleh pihak BKL sendiri dalam memastikan pematuhan SOP baik dari segi peniaga maupun pembeli. So kita telah pun mengadakan beberapa perbincangan termasuklah dengan Tuan Haji? Dengan bantuan diupahlah oleh pengajar-pengajar Bazar Ramadan ini dan kita telah memberi penerangan jelas kepada penjaja-penjaja juga. Kita telah memberikan penjelasan jelas di mana mereka terpaksa mematuhi ini dan sekiranya mereka gagal kita kemungkinan akan menutup pasar Ramadan itu sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran kepada syarat. Dan saya dalam seperti mana yang saya sebut tadi, kali ini pada tahun ini sebenarnya selalunya kita lebih mengawal kepada penjaja. Kawalan kita kepada penjaja. Penjaja itu mematuhi syarat yang tertentu. Tapi kali ini kita juga terpaksa mengawal pengunjung. Pengunjung tu lebih kita kawal supaya jumlah pengunjung di satu tapak itu tidak terlalu crowd. Sebab itu syarat yang utamalah daripada MKN semasa membenarkan Bazar Ramadan ini diteruskan.
Memandangkan laluan dibuka hanya sehala saja, mungkin ada section A, B, C dan sebagainya. Jadi mungkinkah ada antara inisiatif yang dijalankan oleh DBKL sendiri, kalau kita lihat kan sekarang kalau kita memasuki pasaraya kita akan diberikan nombor dan sebagainya. Mungkin ada cadangan sebegitu dilakukan? Itu termasuk bergantung kepada penganjur kawasan tersebut untuk memastikan jumlah penjaja itu, dan kita tengok kita punya pegawai buat lawatan, sekiranya mereka ada kaedah yang ditentukan sama ada menggunakan nombor ataupun menggunakan kaunter sebagainya, dan itu kita memang galakkan kepada mereka, dan kita tersebut dalam jumlah kawasan ini hanya sebanyak ini saja, tidak lebih daripada itu. Dan sekiranya pegawai kuasa kita pergi ke tempat tersebut, kita akan memaklumkan kepada menegur kepada penganjur lah supaya mematuhi syarat. Tuan Haji, baik. Sekarang ni bagaimana penentuan lokasi tapak Bazar Ramadan ini dipilih dan dilakukan? Kalau segi tapak itu kita tentukan tapak. Maksud saya tapak ni maknanya lokasi di mana. Itu bergantung kepada kesesuaian kawasan, tidak mengganggu lalu lintas, juga sesuai untuk dengan ada penjarakan sekarang ni, mencukupi kawasan yang cukup untuk buat penjarakan, dan dari segi aspek-aspek pengurusan tapak, segi kebersihan sebagainya lah. Dan dari segi pemilihan petak pula. Itu petak. Petak maknanya siapa petak A, pattern 1, 2, 3, kita menggunakan kaedah mengundi lah. Kadang-kadang undi untuk sama mereka. Sekiranya di satu tapak itu ada 20 petak, kita akan buat undian. Jadi siapa yang undi petak nombor 1 lah. Itu kaedah dia lah. Baik, Tuan Haji, terakhir sekali mungkin harapan Tuan Haji lah kepada orang ramai, peniaga pesanan Tuan Haji kepada mereka ketika mungkin nanti ingin mengunjungi Bazar Ramadan, silakan. Okey, untuk Bazar Ramadan, oleh kerana kita sebut tadi, salah satunya ialah kita minta supaya penjaja ni, pengunjung tidak ramai-ramai. Jadi kita buka lebih awal. Dulu kalau Bazar Ramadan ni mungkin pukul 4 petang sampai pukul 8 malam lah. Sekarang ni kita buka awal. Pukul 3 kita benar berniaga sampai pukul 8 malam. Jadi kita nak pengunjung-pengunjung ni kalau boleh datang seminima mungkin. Kalau seorang saya datang satu keluarga pun cukup. Dan jangan bawa anak, jangan bawa keluarga yang dah berumur, yang sakit tu jangan bawa lah. Okay? Dan ketika masuk ke Bazar Ramadan itu, buat urusan tu dengan secepat mungkin. Pendekkan masa, maknanya bagi peluang orang lain lah untuk masuk ke kawasan tersebut, dan jadi tidaklah kita boleh melama satu kawasan dan kita boleh balik cepat lah untuk jadi, dan yang paling eloknya ialah kita merancang lah. Kita nak pergi pasar Ramadan ni, hari ni nak makan apa. So kita terus fokus kepada gerai tersebut lah. Jadi kalau boleh, yang penting pendekkan masa kita berada di Bazar Ramadan. Itu nasihat saya lah. Okey, baik. Itu saya kira nasihat yang cukup berguna. Pilih dulu kita nak makan apa supaya kita tak berlama-lama di Bazar Ramadan tu. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Anwar Mazin yang merupakan Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kan Sofia, ni kan penting kan untuk kita sentiasa patuh segala apa yang digariskan oleh kerajaan supaya kita tidak menjadi individu yang menyebabkan pertambahan kes positif. Betul. Silakan. Saya kira kita kena jadi masyarakat yang lebih matang lah pada ketika ini. Tak perlulah kita berkali-kali perlu diingatkan, jaga penjarakan fizikal, jangan berpusu-pusu, jangan berkumpul, kerana dah lebih setahun. Dan saya rasa kalau macam kita nak ada peluang satu hari nanti untuk tidak melalui segala halangan ini, inilah antara yang perlu kita lakukan sekarang. Sekurang-kurangnya kita dapat keluar untuk merasa apakah itu Bazar Ramadan. Betul, dan pastikan semua orang faham tentang garis panduan pemakaian pelitup muka dan sebagainya, kerana kita sudah setahun berperang dengan pandemik ini dan bagaimana. Dan ini menjadi amalan norma baru, kebiasaan kita. Jadi kita tak boleh lupa. Saya paling suka nasihat, macam Sofia ada cakap tadi lah. Sebelum pergi tu, plan dulu nak makan apa. Pilih terus serang je. Bajet apa, menu apa. Tapi kadang-kadang kita nampak lain, kita terliur kan. Maklumlah tengah berpuasa. Tapi tak apa pun perlu ada satu perancangan yang jelas. Ini norma baru, kita tak boleh lama-lama. Itu paling penting lah. Jangan lama-lama kita nak berpusing-pusing ke sana ke sini. Kalau ada 4 zon tu, 4 zon tu kita nak pergi, tak perlulah. Singgah satu tak payah. Mungkin ada 4 hari kita boleh pergi satu zon yang berbeza. Jangan bawa anak, jangan bawa bayi, jangan bawa orang tua. Itu jangan lupa. Okey, kita nak bertindak seketika selepas ini. Kalaulah kebiasaannya nama ni sinonim dengan berpindah randah. Kan? Tapi ini seorang penyanyi yang kita bawakan di Malaysia, iaitu Nomad. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami.
duka yang harus ku terima, sesuatu yang tak terjangka di pikiranku, menyambut hari lahir tanpamu. Ku menangis sedih, biar kau telah meninggalkanku. Ku tetap menunggu ucapan darimu, namun ternyata hanyalah sia-sia. Ku menangis sedih, titisan air mata aku tanda setia, menunggu akan dirimu hingga akhir nafasku. Dunia gelap di mataku tanpamu. Ku obati kerinduan senyum dan tawamu, menunggu akan dirimu hingga akhir nafasku. Pernah kau bisikan kata cinta padaku. Titisan air mata aku tanda setia, menunggu akan dirimu hingga akhir nafasku. Dunia gelap di mataku tanpamu. Senyum dan tawamu, menunggu akan dirimu hingga akhir nafasku. Pernah kau bisikan kata cinta padaku, padaku. Pernah ku bisik kata cinta. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kita perlu sentiasa mengamalkan penjagaan. yes. Betul-betul. Okey, itu yang penting. Okey, Rahmat. Sihat? Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Getting better lah. Okey, jadi lagu tadi tu Tanda Setia. Ya, betul. Tanda Setia adalah salah satu, bukan salah satu lah, pertama kalinya lagu daripada saya sendiri. Yang saya tulis sendiri, kompos sendiri, lirik sendiri. Sepenuhnya? Ciptaan. Sepenuhnya, Alhamdulillah. Okay, jadi apa penceritaan Tanda Setia ni? Kalau dia sendiri, maksudnya kisah sendiri ni. Betul. Bukan, dia menceritakan tentang macam mana nak cakap. Cerita dia ni saya mengisahkan tentang satu buah filem ataupun sebuah telemovie Cina, berbangsa Cina. Lelaki, kita panggil uncle lah, uncle dan aunty, bercinta dan suddenly aunty tu meninggal dunia. So dalam dia uncle tu, maknanya boyfriend dia lah, masih menunggu aunty ni walaupun untuk kehidupan yang akan datang. Maknanya kesetiaan sehingga ke hujung nyawa lah. Ya, the best part dia punya benda yang paling sedih dia, aunty tu meninggal pada birthday uncle-nya. Wow. Ini lagu yang Simbolik betul ni. Sebab apa? Keluarga tua bercinta ni
Keluarga Mas ni dia bercinta, dia sweet tau. So itu yang membuatkan saya terpanggil, rasa macam saya nak adaptasikan filem itu atau movie itu sendiri dengan lagu yang... Saya buat lagu ni berdasarkan cerita tu. Adakah awak melihat kisah cinta orang zaman sekarang lah, generasi sekarang ni sangat-sangat berbeza dengan orang-orang lama? Berdasarkan pengalaman ke apa? Bagi saya, cinta warga yang dulu-dulu, yang sebelum generasi kita ni, dia lebih... Bukanlah sekarang cakap sekarang orang sekarang tak menghargai cinta, tak. Tapi dulu ni dia cara perjalanan dia beza. Macam kita dulu-dulu tu dia ada public phone. So benda-benda yang manis, yang momen yang apa nak saya cakap macam mana lah. Dia punya Usaha dia, effort dia. Usaha satu hal, dia punya menghargai tu terlalu Lain lah. Terlalu lain. Ya, berbanding dengan sekarang lah. Sekarang dengan zaman media sosial. Okey, Nomad, ni antara percaturan terbaru. Betul. Setelah sekian lama juga agak menyepi, Nomad. Kita tahulah ada satu lagu yang jadi OST tu, kan? Ya. Kan? Lepas tu agak ada satu tempoh yang menyepi. Okey, apa-apa sebenarnya yang berlaku dalam kerjaya Nomad ni? Sebenarnya tak ada apa yang berlaku, cuma saya tak bergiat aktif dalam industri muzik sebab macam saya cakap sebelum saya berhenti itu dulu, bila kita buat sesuatu benda tanpa persediaan yang cukup, benda tu saya rasa bagi saya, sebab saya pentingkan kualiti. So jadi saya senang cakap mentelaah dululah pelajaran, baru saya datang balik. Tapi walaupun 5 tahun tu banyak benda yang saya rugi, tapi mungkin ada hikmah di sebalik itu. Mungkin lepas saya datang balik, inilah saya punya hadiah lagu, dapat buat lagu sendiri. Macam itulah. Baik, selama tempoh 5 tahun tu pastinya banyak masa. Okey, selain daripada Tanda Setia, mungkin ada lagu-lagu dalam simpanan Nomad yang Nomad dah tulis, mungkin nak kata orang tu nak dirilis akan datang. Ya, ada lagu, ada yang lagu saya buat juga. Tapi bagi saya personally, dalam industri muzik, especially dia dalam dari segi pemilihan lagu tu, bukan saya yang pakar untuk memilih lagu untuk diperdengarkan kepada umum. Sebab itulah bagi saya penting ada PR ataupun apa orang cakap? Management. Management yang menentukan hala tuju lagu itu sendiri, sebab environment lagu sentiasa bertukar. So saya bukan nak cakap saya tak ikut peredaran zaman tu sendiri, tak. Tapi mereka PR ni dengan management lebih arif tentang macam mana kehidupan muzik punya environment. Kira peminat current dia macam mana. Terus menjeling management awak tu. Dia tengah tengok ni, saya rasa ni kat situ pada. Kita nak buka talian 0377261603 jika mempunyai sebarang persoalan bagi Nomad. Nomad sebutkan dalam tempoh beberapa tahun ini kan, dengan senario persekitaran muzik bidang kita yang berbeza, berubah dan sebagainya. Adakah itu memberikan cabaran kepada Nomad untuk bila dia kembali ni kena pada satu tahap di mana Nomad sentiasa bersedia untuk evolutionkan diri kita? Sebab dulu masa saya masuk dia tengah ballad, dia tengah kuat. So sekarang ni dia ada world, ada pop, ada R&B. So saya orang yang ballad. Jadi untuk duduk dalam current sekarang ni agak sedikit sukar, tapi benda tu apa orang kata, setiap step, setiap perjalanan kita tu ada benda kita patut buat pembaharuan yang baru. Dan insya-Allah kalau tak ada arah melintang, mungkin saya akan mempersembahkan kepada anda semua sebuah lagu yang lain daripada yang saya buat. Rancak sikit lah. Bukan saya buat, yang saya nyanyikan yang ballad insya-Allah. Tanda Setia pun melo-melo macam tu. Okey, kita pemanggil. Kita nak raikan pemanggil ni, Wawa. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Wawa, silakan cakap dengan Nomad. Okey. Hello, Assalamualaikum Nomad. Waalaikumsalam, Wawa. Okey, saya baru saja mendengar lagu Nomad. Ya. Ini lagu yang Nomad baru cipta ke? Saya cipta lagu ni dah 3 tahun yang lepas, tapi bukan barulah. Masa saya masuk satu program di TV tu, masa itulah saya record. Okey, berapa banyak lagu yang di dalam album Nomad? Dia yang mencipta lagu ni. Berapa banyak lagu? Saya ada simpanan saya dalam 4-5 je, tak banyak. Tapi keluar satu-satu lah. Okeylah. Okeylah, apa-apa pun saya ucapkan tahniah dan semoga Nomad berjaya dalam karier sebagai seorang.
InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Wawa. Okey, Amin. sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama manja lah tu, nama manja. Wah. Selepas menyepi sekejap dan kembali macam ni, macam mana penerimaan peminat itu dahulu yang dah mengikuti Nomad selama ni kan? Ya. Dia terkejut tak? Macam mana? Saya dulu masa saya start dengan Tetap Menantimu dulu tu saya ada pengikut, which is bukan pengikut lah, pendengar lagu Tetap Menantimu. Saya tak labelkan diorang sebagai peminat saya, tak. Sebab tak salah kalau diorang nak meminati orang lain pun. Bagi saya cukup untuk meminati lagu Tetap Menantimu. Dan bila saya kembali, orang yang sama ada dengan orang yang baru pun ada. Wow. Saya rasa macam sweet, saya rasa dihargai, saya rasa macam masih diterima. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Antara dia salah seorangnya adalah Masila. Awak nak dengar Saya nak dengar lagu Tetap Menantimu. Dah lama saya tak dengar tau. Dulu saya memang suka dengar lagu tu. Saya nyanyi betul-betul sekali. ni? Betul-betul. Ha. Okey. Nyanyi sikit. Kita cuba Aku di sini kan selalu menunggu, yang selalu ada di setiap waktumu, selalu menanti jawabanmu untuk cinta yang terakhir. Okey, Encik Masila bertenang, bernafas. Jangan. Tak, awak nak buat apa? Ni mengingatkan saya kepada ni tau. Apa Yang dia? bunyi kat rumah awak dia tu. Oh, ya Besaran Allah. dari rumah tu. Macam-macam Macam tu juga reaksi awak. Nomad mungkin ada sesuatu yang baru cuba ditampilkan, mungkin dari segi kata orang tu image yang baru ke, sebab dah lama menyepi, pastinya ingin ke depan dengan sesuatu yang segar. Ya. Bagi saya, untuk diri saya sendiri, penampilan, inilah dia. Rambut ni juga Rambut tetap. Yang ni maintain Sebab masa PKP dulu, tak sempat. Tak boleh pergi gunting rambut kan? Dia memang natural macam ni lah. Saya lepas mandi, kering-kering, saya angkat. Wah, serius lah. Saya Ya. jealous pada ketika ini. Boleh flip juga. Dan pembaharuan dia, saya tak ada pembaharuan. Cumanya pembaharuan saya adalah saya punya energi dan keyakinan saya lah. Sebab sebelum ni saya kurang berkeyakinan. Saya rasa macam, sebab dulu saya tak terus menyanyi. Saya buat belakang tabir. Saya angkat speaker, saya gulung kabel. Betul, serius. Ni ramai tak percaya ni. Betul, aku cakap betul ni. Lepas tu bila tiba-tiba Tetap Menantimu tu dan saya pergi semi-final muzik-muzik. Perasaan dia tu terlalu gemuruh, sedangkan kat situ ada Abang Ajai. Ada semua nama-nama besar Ya, yang juri-juri menjuri lah. kita kan. So kita kat depan tu macam aku nak nyanyi. Tak pernah dapat crowd yang besar macam tu. So saya rasa lepas 1 tahun itu saya rasa saya kena buat sesuatu tentang diri saya. Untuk bersedia lah. So Ya. selepas beberapa lama, inilah dia yang baru. Pembaharuan, inilah orang dia, inilah. Terimalah. Lebih berkeyakinan. Berkeyakinan itu je yang Okey, saya. kita ada lagi seorang pemanggil. Kita nak naikkan Hakim dari Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hakim? Hello. Okey. Ya. Soalannya Hello, tu Nomad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kepada Nomad. Waalaikumsalam, Kim. Okey. Saya one of the peminat Nomad lah dari dulu lagi. Allah Rabbi. Terima kasih. Okey. Itu saja. Saya nak tanya pada Nomad, after dia keluar daripada program reality, Okey. apakah career dia semakin berkembang sekarang ni? Dia nampak tak dia punya perkembangan selepas ni? And then apakah mungkin ada program reality yang lain yang mungkin dia akan masuk? Okey, baik. Itu saja soalannya. Nak tengok sangatlah Nomad keluar TV selalu. Terima kasih. Itu cinta seorang peminat tu. Nak tengok Nomad selalu keluar TV. Yang pertama, perkembangan karier. Alhamdulillah selepas saya keluar ada satu program tu, alhamdulillah saya punya perjalanan dalam bidang nyanyian ni semakin menuju ke tempat yang kita target lah. Sebab pertama kali kita takut penerimaan tu kurang. Betul. Tapi yang kedua, bila dah lancarkan tanda setia ni, kita dah nampak kat mana pergi dia dan saya menuju ke arah itu. Alhamdulillah. Dan dia ada berkembang. Dia ada berkembang. Kau cakap macam sesuatu je. Perjalanan karier itu nampaklah berkembang. semakin cerah. Lepas ni lebih banyak kali lah keluar TV kan, macam-macam. Sekarang pun media sosial lagi semua kan. Yalah. InsyaAllah ada kesempatan kita keluar TV. InsyaAllah. Yang pentingnya Nomad memang puas hati dan gembira dengan hasil karya kerjaya sendiri, dan itu kita doakan berterusan dan pasti banyak lagi. Amin. Tentang KMH. All the best, all the best. Amin. Terima kasih. Untuk Nomad. Terima kasih. Ada permintaan buka spek. Minat nak tengok.
Manis. Komen. Menebik kat Wali menebik. Manis, dia kata. Terima kasih Nomad. Terima kasih. Moga jumpa lagi very soon. Amin. Ya, baik. Okay. Dan kita nak bagi tahu esok antara yang menarik yang anda perlu saksikan kerana kita akan ada perkongsian bersama Datuk Nora Arifin. Wow. Hari Jumaat kan memang ada perkongsian berkenaan inspirasi dan juga aspirasi. Terima kasih kerana bersama kami sepanjang siaran ini. Jangan lupa untuk patuhi segala SOP untuk Bazar Ramadan bermula minggu depan sahaja. Nomad, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa update nanti pergi Bazar Ramadan yang mana Kita biasa pergi TTDI. Okey. Dekat je. Dekat je. Jumpa kat sana lah. Jumpa kat sana. Awak jauh tau, awak jauh. Tak apa. Demi sahabat. Okey, ini adalah Instagram. Nomad sendiri yang boleh follow sekarang untuk mendapatkan segala perkembangan terbaru. Ya. Okey. Okey. Kita akan jumpa esok. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri.